Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan sambung balik tajuk nisbah trigonometri bahagian keempat. Untuk pembelajaran pada hari ini, awak akan belajar menentukan nilai sinus, cosinus dan tangent pada sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Bila ada perkataan tanpa menggunakan kalkulator, maksudnya awak perlu ingat corak jadual yang diberikan. Corak jadualnya seperti ini. Diberi sudut 30 darjah, 60 darjah, 45 darjah dan nisbah bagi sin theta, cos theta, tangent theta. Apa maksud sin theta ni? Maksudnya macam ini. Theta tu menggantikan nilai sudut. Sin 30 darjah bersamaan theta kita akan gantikan dengan sudut 30 darjah. So, bila kita tengok kolom ni, kita tahu 30 darjah, sin 30 darjah berada di... Sekejap, saya tukar sikit color. Sin 30 darjah berada di sini. Jadi, sin 30 darjah bersamaan dengan 1/2. Jika tangent, kita ambil tangent 45 darjah. Tangent 45 darjah adalah 1. Jadi kita akan menentukan dengan menghafal benda ni. Kalau pertama kali awak tengok, awak kata, ya Allah, apa benda ni? Susahnya, ada punca kuasa 3/2, 1/2. Baiklah, apa yang saya nak awak ingat, benda ni sahaja. Tolong ingat susunan yang ini. Maksudnya, kita akan mulakan 30 darjah, 60 darjah, 45 darjah. Lepas tu susunan yang ini. Sin, cos, tangent. Lepas tu saya nak awak ingat yang atas ini sahaja. Kotak pertama 1/2, kotak yang kedua punca kuasa 3/2, kotak yang ketiga 1 per punca kuasa 2. Macam mana kita nak mengingat benda ni? Tak apa. Saya ajar cara buat. Bila awak nampak soalan yang suruh menentukan nilai sinus, cosinus dengan tangent, terus buat kotak-kotak ini. Seterusnya, terus buat 30 darjah, 60 darjah, 45 darjah. Jangan buat 30, 45, 60 tahu. Jangan. Buat 30, 60, 45. Lepas tu, sin, cos, tangent. Dah. Lepas itu, sila buat macam ini dan macam ni. Buat kotak ada 9 dalam tu. Buat sudut 30 darjah, 60 darjah, 45 darjah, sin, cos, tangent. Terus buat pangkah macam ni. Macam ni. Lepas tu tanda lurus macam ni. Ada sebab. Ada sebabnya. Sekarang, saya nak ajar awak macam mana. Untuk sin, tolong buat per. 2 punca kuasa 2. Saya suruh awak ingat yang bahagian atas ini sahaja, ya. Yang ini 1 punca kuasa 3, 1 balik. Untuk apa saya buat tanda pangkah ni, yang warna hijau ni? Sebabnya saya nak bagi tahu, bila dekat sini punca kuasa 3/2, bila kita bawa turun bawah, kat sini pun akan jadi punca kuasa 3/2. Bila dekat sini 1/2, seberang sana pun akan jadi 1/2. Bila ke atasnya 1 per punca kuasa 2, kenapa saya buat macam ni? Maksudnya benda yang samalah. 1 per punca kuasa 2. Boleh semak kat tepi. Sama tak dengan saya buat? Sama kan? Sekarang tangent. Macam mana kita nak buat ni tangent? Untuk tangent, senang sahaja. Sekejap ya, saya padam. Saya nak tunjuk dekat awak. Baiklah, untuk tangent, kita ambil sin dengan cos yang bahagian atas je. Kita tengok dekat jadual yang besar ni.
Awak tengok sini. 1/2. Yang atasnya mana? 1. Untuk cos theta, punca kuasa 3/2. Yang atasnya adalah punca kuasa 3. 1/3. Ambil yang belah atas saja. Jadi kita tahu tangent, awak ambil 1 punca kuasa 3. Oh, 1 per punca kuasa 3. Sama untuk yang seterusnya. Okey, tangent 60 darjah. Kita tengok atas dia apa? Punca kuasa 3. Bawah dia apa? Oh, 1. Punca kuasa 3 per 1. Maksudnya punca kuasa 3 bahagi 1 dapat punca kuasa 3 balik. Sama kan? Okey, seterusnya. Untuk tangent 45 darjah. Tengok atas dia apa? 1. Maksudnya 1 bahagi 1 dapat apa? 1. Sama tak? Okey, sama. Itu cara kita mengingat table ini, jadual ini. Saya harap dapat membantu awak ya. Kita terus pergi muka surat yang seterusnya. Hitung nilai berikut tanpa menggunakan kalkulator. 3 cos 30 darjah tolak 2 sin 60 darjah. Saya tahu awak tengok soalan ni awak terus akan down. Jangan. Kita ada jalan penyelesaiannya. Penyelesaiannya macam mana? Ingat. Buat table. Okey. Ada 9 kotak. Lepas tu buat sudut berapa darjah? 30 darjah, 60 darjah, 45 darjah. Lepas tu sin, cos, tangent. Okey, kita tukar color. Per. Bawah dia apa? 2 punca kuasa 2. Atasnya apa? 1 punca kuasa 3, 1. Okey. Kan saya kata ingat yang tu je kan? Lepas tu buat apa? Okey. Gunakan. Okey. Bila kita buat macam tu, pangkah lurus. Bila pangkah lurus, kita akan isilah. Ini pun akan jadi punca kuasa 3/2. 1/2 salin balik sahaja. 1 per punca kuasa 2. Untuk tangent macam mana tadi saya cakap? Ambil yang belah atas sahaja. Okey, sin atas, cos atas. Maksudnya 1 per punca kuasa 3. Untuk tangent 60 darjah, punca kuasa 3/1. Kalau bahagi 1 dapat benda tu balik. Okey, tangent 45 darjah 1/1. 1 bagi 1 sama dengan 1. Buat table ni. Table ni akan membantu awak. Okey, jadi kita baca soalan. Kita tengok soalan. Hitung nilai berikut tanpa menggunakan kalkulator. 3 cos 30 darjah tolak 2 sin 60 darjah. Baiklah. Cos 30 darjah. Kita tengok kat sini. Cos 30 darjah. Sila tengok mana cos 30 darjah. Ya, di sini. Jadi, punca kuasa 3/2. Seterusnya, sin 60 darjah. Mana sin 60 darjah? Ya, di sini. Punca kuasa 3/2. Awak mesti ingat ya, bila kita menggantikan sesuatu nilai, pastikan ia di dalam bracket, di dalam kurungan. Jadi, step yang seterusnya ialah salin balik soalan asal dia. 3 cos 30 darjah kita dah tukar jadi punca kuasa 3/2. Tolak dengan 2 sin 60 darjah kita dah tukar jadi punca kuasa 3/2. Okey. Kita ada 3 kali punca kuasa 3/2. Okey, kita tak guna perkataan punca kuasa ya. Kita guna sek. Ini kita akan baca sebagai sek. Okey. Kita ada 3 bagi sek 3/2 dan kita harus tolak 2 sek 3/2. Maksudnya sekarang ni, ini benda sama kan? Okey, ada benda sama. So, kita salin balik punca kuasa 3/2.
3 tolak 2, awak akan dapat 1. 1 darab dengan set 3/2, awak dapat set 3/2. Jadi jawapannya adalah set 3/2. Faham? Tak faham? Okey, tak apa. Okey, andaikan saya tahu awak tak faham kenapa. Awak tak faham sebab ada set 3/2. Itu yang mengganggu fikiran awak. Okey, saya bagi macam ni lah. Gantikan ataupun replace. Gantikan set 3/2 sama dengan X. Maksudnya tempat set 3/2 tu saya nak gantikan dengan X. Kita tengok balik yang dekat bahagian sini. Saya cuba fahamkan awak. Okey. 3. Saya salin balik kat sini. 3. Okey, set 3/2 saya gantikan dengan X. Jadi dia akan jadi 3X. Tolak. Okey, tolak. Yang ini pula saya nak gantikan. 2. Set 3/2 ni kita akan gantikan dengan X. Jadi maksudnya 3X tolak 2X. 3X tolak 2X, awak akan dapat X je lah kan? Okey, X tadi apa? X tadi adalah set 3/2. Sebab tu jawapan kita dapat set 3/2. Okey, boleh? Okey, boleh. Okey, seterusnya kita tengok B. 2 tangen 45 darjah tolak 2 cos 60 darjah. Tak apa. Setiap kali awak jumpa soalan, buat je kotak yang saya ajar tu dekat awak. Kenapa awak kena sentiasa buat? Supaya awak akan ingat. Okey. Bila kita banyak kali buat benda tu, kita akan ingat insya-Allah. Okey, 30 darjah. Okey, minta maaf. 60 darjah, 45 darjah. Sin, cos, tangen. Per 2, per 2, per punca kuasa 2. 1, punca kuasa 3, 1. Bila dah laju awak tahu, okey sini punca kuasa 3/2. Sini 1/2. Ini pun sama, 1 per punca kuasa 2. Untuk tangen, ambil atas sin, atas cos. Okey, kita dapat 1 per punca kuasa 3. Ini punca kuasa 3 bahagi 1. Dapat punca kuasa 3 balik. 1 bahagi 1 dapat 1 balik. Okey, jadi kita akan terus jawab. Okey, tangen 45 darjah. Kita akan gantikan dia dengan tangen 45 darjah. Ya, kita akan gantikan dengan 1. Ingat dalam kurungan. Okey, warna kuning. Silau sangat. Okey, kita akan gantikan dia dengan 1. Untuk cos 60 darjah, kita tengok cos 60 darjah adalah 1/2. Mesti dalam kurungan. Selepas itu, step yang seterusnya. Salin balik keseluruhan soalan. 2. Tangen 45 darjah kita dah gantikan dengan 1. Tolak 2. Cos 60 darjah dah gantikan dengan 1/2. Okey. 2 darab 1. 2. 2 darab 1/2. Awak akan dapat 1. Jadi 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey, boleh? Seronok kan kalau awak faham? Okey. Seterusnya. Okey, panjang kan? Bila panjang terus awak masih alamak susahnya. Jangan. Cari benda yang boleh membantu diri awak. Apa benda yang membantu diri awak? Ya, kotak tu sangat membantu diri saya, cikgu. Okey, jom kita buat kotak. Ingat, tak ada orang yang boleh tolong awak. Awak aja yang boleh tolong diri sendiri. 30 darjah, 60 darjah, 45 darjah. Sin, cos, tangen. Per, 2 punca kuasa 2. Oh, sorry. Atas dia 1 punca kuasa 3, 1. Okey, zap. Okey, sini pun punca kuasa 3/2. Okey, sorry, set 3/2. Ini 1/2. Yang ini 1 per set 2. Seterusnya, tangen ambil atas dengan bawah. 1 per set 3. Ini set 3. Yang ini adalah
1. Okey, seterusnya kita nak gantikan. Okey, 60 darjah. 60 darjah, kita akan gantikan sin 60 darjah. Mana sin 60 darjah? Ya. Punca kuasa 3/2. Ingat, mesti dalam kurungan. Seterusnya, cos 30 darjah. Mana cos 30 darjah? Ya. Sek 3/2. Mesti dalam kurungan. Seterusnya, tangent 60 darjah. Mana? Ya. Sek 3. Mesti dalam kurungan. Okey, next step. Salin balik benda yang awak tak gantikan. Okey, dia ada bracket. Sila buat bracket. 2. Tutup bracket. Buka bracket. 4. Tutup bracket. Tolak 4. Okey, kita selesaikan dahulu yang pertama. 2 darab sek 3/2. Benda ni kita boleh kecilkan 2 bahagi 2. 1, 2 bahagi 2. 1. Jadi kita tahu dekat sini dia akan dapat sek 3. Masih dalam bracket. Kenapa masih dalam bracket? Sebab kita ada bracket yang besar ni. Ini bracket yang besar. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua. Yang ini pula. Okey, 4 dengan 2, kita boleh kecilkan dia dengan sifar 2. 2 bahagi 2, 1. 4 bahagi 2, 2. So, kita akan dapat 2 sek 3. Tolak dengan, okey, yang ini memang awak tak boleh nak buat apa-apa. Tolak 4 sek 3. Alamak, apa benda ni? Tak apa. Okey, okey, saya terlupa nak cakap dengan awak. Tips. Contohnya, set 2 darab set 2. Awak akan dapat set 4. Okey, bila dapat set 4, ini adalah punca kuasa 2, 4. Kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 2 balik. Okey, maksudnya sekarang ni, kalau yang ini ni, ini sebenarnya adalah set 3 darab 2 darab set 3. Saya nak fokuskan yang ini. Yang ini. Maksudnya yang ini adalah, okey, saya nak tulis kat mana ya? Okey, saya tulis kat tepi. Set 3 darab dengan set 3, awak akan dapat set 9. Punca kuasa 29, kalau tekan kalkulator, awak akan dapat 3. Jadi maksudnya untuk yang bahagian warna orange ni, jawapan dia adalah 2 darab dengan 3. Cikgu, mana dapat 3? Ingat, ini yang saya terangkan tadi. 3 ni. Daripada sini. Set 3 darab set 3, awak akan dapat 3. Okey, tolak dengan 4 set 3. Salin balik benda ni. Okey, 2 darab 3 berapa? 6. 6 tolak 4 set 3. Okey, 6 tolak 4 set 3, awak akan dapat berapa? Untuk soalan ni, ini yang paling awak boleh selesaikan. Maksudnya awak dah tak boleh nak buat apa-apa operasi dah. Jadi stop. Jadi inilah jawapan awak. So, jawapan awak untuk soalan 2 sin 60 degree times 4 cos 30 degree minus 4 tangent 60 degrees equal to 6 minus 4 sec 3. Jadi, ini sahaja jawapan awak. Jadi, jawapan awak adalah 6 tolak 4 sec 3. Ingat ya, matematik. Awak dapatlah jawapan pelik-pelik. Awak fokus logik jawapan awak ni. Okey? Jangan risau. Jadi, untuk yang seterusnya, apa yang awak nak belajar, sampingan sahaja. Apakah unit ukuran bagi sudut? Okey, yang ini, macam mana cara nak membaca? 1 darjah sama dengan 60. Tanda apa ni? Okey, kita tengok sini. Ini adalah tanda darjah. Yang ini pula adalah tanda minit.
Yang ada 2 caleg ni, ini adalah tanda saat. Maksudnya sekarang ni, 1 darjah bersamaan 60 minit. 1 minit bersamaan 60 saat. Kenapa awak kena tahu benda ni? Sebab awak nak jawab soalan baru. Okey, contoh. Tukar 30.2 darjah kepada darjah dan minit. Macam mana kita nak tukarkan 30.2 darjah kepada darjah dan minit? Maksudnya jawapan dia nak darjah dan minit. Mesti ada darjah dan minit. Jadi, kita salin balik yang asalnya. Yang asalnya adalah 30.2 darjah. 30.2 darjah ni sebenarnya adalah 30 darjah tambah dengan 0.2 darjah. Betul tak? Cuba awak tekan kalkulator. 30 tambah 0.2. Dapat tak 30.2? Okey, dapat. Untuk 30 darjah, yang ini kita tak perlu tukar apa-apa. Ini memang dah darjah. Yang perlu kita tukar adalah 0.2 darjah. Yang ini perlu kita tukar kepada minit. Jadi, kita ingat balik 1 darjah bersamaan 60 minit. Jadi, jalan kerjanya macam mana? Jalan kerjanya ialah 0.2 darab dengan 60. Jadi, kat sini adalah 30 darjah. 30 darjah tambah dengan 0.2 darab 60. Awak akan dapat 12 minit. Jadi, 30 darjah tambah 12 minit. Jawapannya adalah 30 darjah 12 minit. So, jawapan akhir tu sila buang tanda tambah. Okey, so itu adalah final answer awak. Okey, soalan seterusnya. Tukar nilai 43 darjah 30 minit kepada darjah. Okey, maksudnya kat sini dia nak nilai darjah sahaja. Dia tak nak nilai minit kat sini. Jadi, tulis balik 43 darjah 30 minit. Ini sebenarnya adalah 43 darjah tambah 30 minit. Betul kan? Kalau kita tengok balik yang ini tadi, 30 darjah tambah 12 minit. Okey, so bila kita nak separatekan dia, nak asingkan dia, letak tanda tambah. Okey, 43 darjah memang kita akan kekalkan dia kat situ. Yang kita nak ubah sekarang adalah 30 minit. Macam mana kita nak tukar minit kepada darjah? Kalau tadi adalah darab, so sekarang ini adalah bahagi. Ya, betul. Jadi, 30 per 60, 30 bagi 60, awak akan dapat 0.5 darjah. Jadi, 43 darjah tambah 0.5 darjah, awak akan dapat 43.5 darjah. Baiklah, jadi saya harap apa yang awak belajar pada hari ini awak dapat ikut dengan baik. Jika tak faham, boleh bertanya pada saya tak ada masalah. Jadi, untuk ulang kaji, saya nak awak buka buku teks muka surat 120. Kali ini ada banyak sikit ulang kaji sebab kita cover untuk dua benda. Satu, apa benda tadi? Untuk kita menentukan nilai sinus, cosinus dengan tangent tanpa menggunakan kalkulator. Dan lagi satu, yang awak belajar tadi, untuk menukar unit darjah kepada minit, minit kepada darjah. Jadi, sila jawab soalan yang pertama, uji minda 5.1E. Soalan 1A, D, E dan G sahaja. Dan soalan yang kedua, uji minda 5.1F. Soalan 1, A sehingga F dan nombor 2, A sehingga F. Okey? Awak harus mencuba. Jangan takut, setiap soalan pasti ada jalan penyelesaiannya. Jadi sekian sahaja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.